Alright, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Selamat trading. Hari ini dah hari Selasa. Sekejap hari Isnin sampai hari Jumaat dan kita ulang balik dan saya pun time goes by. Sekarang ni obviously dah berapa lama Saya rasa dah roughly dalam 15 tahun maknanya minggu demi minggu. So macam mana sebenarnya untuk kita betul-betul make it dan juga grow dalam industri, dalam case kita ni kita fokus dalam CFD market kan guys. So kita expose pada broker yang bawa kepada forex trading, oil, gold, silver dan komoditi lain, indies, energy dan sebagainya. Alright, so idea dia sekarang ialah macam mana kita nak betul make it. So yang saya kongsikan ni lebih kepada ekosistem ataupun dia punya, boleh kata infra juga, di mana macam mana benda ni the whole things wujud. Tapi most of the important part adalah saya nak share pada you mengenai iaitu macam mana kita betul-betul nak make it dalam industri. Okay, baik. So nombor satu lah, you kena nampak benda ni secara helicopter view ataupun secara eagle eye. Maksudnya you nampak daripada iaitu keseluruhan jangka masa panjang dan melihat daripada sudut besar. So sudut besar ialah, kalau you perasan CFD market ni merupakan satu cake ekonomi guys. So maksudnya ekonomi yang besar. So kalau kita rugi, kalau kita terlalu nampak ialah sekadar nak cuci-cuci duit. It's macam mindset yang sangat narrow, mindset sangat kecil. Lepas tu kononnya ialah nak rogol broker, nak berangkat kawan broker, bullshit. Dan kalau you faham, kalau kita sebut ekosistem, dia mesti ada entity guys. Entity yang membentuk ekosistem. Kalau dalam kita punya tubuh ni, of course kita ada organ kan, organ cell, kita ada buah pinggang, kita ada jantung, obviously kita ada otak kan. So benda ni dia bentuk, itu dipanggil ekosistem, yang dipanggil, kalau badan dipanggil homeostasis guys. So kalau dalam kes ni, homeostasis ni perlu seimbang. So dia tak boleh jantung tu kerja sendiri, ginjal tak function, dia tak boleh, dia kerja sama, baru dia boleh jadi manusia yang lengkap guys. So jadi point saya pada you ialah sebenarnya, saya nak you faham dari segi angle yang ni lah sebenarnya. Kadang-kadang kita ni terlalu, pada saya lah, terlalu jumut terlalu fokus pada satu perkara dengan pendapat sifu yang kononnya ialah jom bankruptkan broker, kita peduli apa. Tapi kalau you understand sebenarnya dari segi strategi sebenarnya, iaitu you patut ada strategi ekosistem, di mana kalau kita faham, satu ialah kita kena faham, itu pada saya lah, kita kena sama-sama hidup. Key pertama ialah kita kena sama-sama hidup. So macam mana nak kata sama-sama hidup? Dia macam ni guys. Sama-sama hidup tu maksudnya ialah kita nak sama-sama, iaitu dari segi contohnya kita juga boleh kata macam ni lah, kita juga menggunakan kita punya kewangan, modal dan sebagainya. So kita setimpalkan dengan apa yang kita patut dapat daripada broker. Itu salah satu. So maksudnya sekarang ni lah, iaitu kalau you faham, sebab biasanya orang akan tanya saya beberapa perkara guys. Dia akan tanya saya apa benda guys. So dia akan tanya saya ialah satu perkara yang selalu ditanya, iaitu selamat tak duit kalau saya simpan dalam broker. Ataupun dia tanya macam mana kalau saya simpan duit hilang dan sebagainya. Dan juga ditanya juga patut modal besar, modal kecil. So idea dia sebenarnya macam ni guys. Satu ialah saya bagi tahu ialah you kena choose, iaitu siapa yang you kenal dalam broker tersebut. Sebab pada saya ialah macam company yang sukses, company yang berjaya adalah bergantung kepada board of director ataupun CEO. Okay, dia bukan bergantung pada company itu semata-mata. Kalau you tengok dalam case macam mana boleh grow company Apple, sebab adalah disebabkan CEO. So maksud you kena kenal siapa backbone kat situ. Okay, yang kedua, antara key point yang you kena faham juga, you kena jelas, iaitu mengenai dari segi kefahaman. Satu lah, you kenal siapa. Nombor dua ialah obviously dari segi modal, saya highly encourage you pakai modal besar. Pasal apa? Bila you pakai modal besar, you jadi kurang kusut. Okay, you kurang jiwa kacau. Apa maksud kurang jiwa kacau? Contoh, kalau you masuk 10,000 USD let's say, dan you masuk $1, obviously dia ibarat you ada 1000 USD, you masuk 10 sen, 0.01. So dia adalah boleh relax, kita boleh tidur malam sebagainya. Dan kalau you dapat 10% pada $10,000, obviously you akan dapat $1,000. It's a lot, it's quite a lot untuk normal punya circumstances pada forex trader ni khususnya. Jadi itu saya katakan adalah yang pertama yang saya nak you faham ialah mengenai benda ni sebenarnya, iaitu mengenai konsep di mana kita sangat penting guna modal besar sebenarnya. Okay, so secara tak langsung biasanya kalau you perasan modal kecil kononnya account send, full margin, apa kan, dia boleh wipe out you punya profit dia punya profit. Pasalnya dia unnatural, dia tak natural sebenarnya. Okay, dan pada sama juga ialah dia ada rules regulation. Kalau you tak percaya pada saya, you tengok dalam stock market. Kalau kita tengok khususnya dalam kita boleh perhatikan contohnya baru ni kan, yang berlaku pandemik kan, masa market sell off gila-gila, apa berlaku guys?
Kalau you perasan apa yang berlaku sebenarnya, kalau you betul-betul perasan apa yang berlaku ialah sebenarnya, iaitu dalam case market sell off tu, dia siap tutup, dia panggil circuit breaker. So dia boleh tutup, tutup macam. So macam mana kita nak kata benda? Kenapa dia tutup ialah pasal dia akan memberi impact kerugian pada satu pihak. Sebab tu topik saya ekosistem dalam trading, macam mana kita betul nak make it dan betul-betul kaya dan kita move pada higher tier. Tu point dia. Okay, so jadi ini antara benda yang saya nak highlight supaya you awal-awal you tangkap benda ni. Kalau tidak kan kita kemungkinan besar kita berada di tempat yang sama, dan juga kemungkinan besar juga kita tak faham apa kita buat. So apa yang berlaku ialah kita jadi banyak kerugian ataupun risiko pada kita pasal kita tak understand apakah gameplay yang kita play ni. Jadi saranan saya nombor 1 ialah you kena cari broker yang you kena rapat. Lepas tu nombor 2 you trust duit dengan dia. Nombor 3 ialah you pakai modal besar. Pasal bila modal besar, dia ibarat ialah you business pakai margin besar. You business kereta mewah. Lain dengan business kereta second hand local Malaysia. Lain. Di margin dia totally lain guys. So you kena faham juga konsep business, konsep margin. So konsep margin ni ialah bermaksud ialah you guna modal besar, maksud margin you besar, you dapat friction, maksudnya ialah daripada margin profit 10%, 30%, obviously you akan income banyak. Dia berbanding dengan orang yang 100 struggle bagi nak mampu dan inspire 100 jadi 4 juta, di mana benda ni lama-lama dia jadi tak workable guys. Okay, benda ni jadi tak workable. Sebab tu saya kata pada you ialah antara perkara yang you kena faham ialah strategi ni. Sebab saya nak you move pada higher tier. Okay, saya nak you move ialah bukan sekadar ada IB. Okay, fine. Kalau you baru start boleh. Tapi kalau you faham benda ni, gameplay lagi besar guys. Gameplay lagi besar. Saya nak bawa you pada gameplay yang lagi besar. Game plan yang lagi besar. Master plan lagi besar. Kan bukan sekadar duduk bermain di tempat yang sama, last sekali mengharapkan satu perubahan yang berbeza dalam kehidupan. Saya rasa benda ni agak rugi kalau you tak faham ni. Sebab kita RTT saya faham. Kita banyak anti. Anti tu maksudnya anti lah. Bukan anti tak suka. Maksudnya kita berlainan. Kita against banyak fahaman yang dulu-dulu. Saya faham. Saya tak ada masalah. Which is saya nampak pun workable. Saya nampak student pun mula konsisten. Saya nampak student pun lebih banyak profit compared daripada ialah asyik full margin. Lepas tu loss full margin. Lalu ulang bersama dengan high expectation lah akan dapat net profit daripada full margin. Coach tak ada ke dalam RTT Focus? Ada. Nama dia ialah asset allocation. So you kena faham. You kena ada knowledge benda ni. Sebab tu knowledge ni kena belajar. Okay, dia bukan pasal sharp entry. Dia pasal ialah kita ada high probability based on ialah kita punya support resistance kuat. Sebab tu kita panggil ialah pengukuhan entry. So you kena faham. Dan you kena faham ialah apakah beza frequency trading. Adakah you nak frequency trading based on apa? Normal distribution. Kan, sebab trading ni juga you kena pandai stop. Kalau you guna trading dia sampai satu tahap dia akan loss. You kena rehat sekejap, you trade balik. So you kena faham. Pengalaman saya 15 tahun mengajar lah, saya really make good money. Tapi you sendiri kena faham lah macam mana you nak make good money juga sebenarnya guys. Kalau tidak kita duduk tempat sama, kita duduk bincang apa? Teknik kan. Holy grail lah kali jadi holy shit. Lepas tu duduk tunjuk sifu gebang, babi terbang, gajah terbang, semua terbang. Sampai sekarang pun masih lagi sifu gebang. Kan? Tapi pada sama saya faham ramai juga dah berubah, risk management penting dan tak ada konsep sebenarnya lah, walau macam mana confirm pun boleh ada probability boleh silap, baru dah muncul sekarang. Okey, dan saya bukan marahkan you ataupun saya sebenarnya nak mengajak you, nak membimbing you, nak bawa you sama-sama ke arah yang lebih baik dari segi trading khususnya. Supaya you betul-betul gain, supaya you betul-betul dapat, supaya you betul-betul dapat hasil, supaya you betul-betul ada result yang lebih banyak. Supaya kita betul-betul dalam masa sekarang ni, video ni buat 6 bulan daripada sekarang, you ada perubahan hidup guys. Sebab tu nombor 1 ialah kadang-kadang saya nak bincangkan, saya kata jangan terlalu fokus kepada iaitu USD sangat. Kalau kita fokus 100 USD nak 1000, siapa tak nak? Dapat 10 USD, penat. Last kali sebulan dapat 10 USD, kita tak sedar kita dah make 10%. Sedangkan ASB ke apa dah 10% setahun. Itu pun dah tinggi. Faham? Jadi kalau kita faham konsep ni, kita akan grow jangka masa panjang guys. Kalau kita faham konsep ni, kita ada tindakan dari jangka masa panjang. Kalau kita faham konsep ni, kita akan make more money guys. So ini adalah key utama dalam video hari ni. So saya nak you tulis berapa banyak modal yang you start sebenarnya trading dan berapa yang you rasa sesuai. Pasal saya akan buat khusus video untuk pengiraan modal dalam tutorial guys. Okay, so jumpa lagi dan thank you so much. Kita jumpa untuk sesi akan datang. Alright, saya sebenarnya baru habis gym dan sekarang berada di studio. Boleh nampak Wan kat belakang tu. Saya tekan kat sini sikit, boleh nampak dia. Tu dia duduk buat kerja. So ramai juga sebenarnya dari segi satu konsep apa yang dia buat dan juga apa yang dia lakukan, itu kita perlukan team untuk bekerja. Dan RTT ni bukan saja saya seorang obviously, tetapi kita juga ada ramai yang juga yang support dalam apa yang kita buat. Okay, alright, so jumpa lagi dan all the best semua dan selamat trading.